Udah try mula lah kan, Raffi? Boleh. Kita mau bismillah dulu Kak Raffi. Baca doa Nanti dulu. habis dulu baru bismillah. Oke. Apa-apa kau jalan. Mari kita record sambil masak. Oke, kita teruskan. Alright. Saya baca dari topik supaya terus masuk Topik jenis komunikasi yang mempengaruhi kehidupan seharian. Salam sejahtera dan selamat datang ke podcast Baharu kami. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Aduh, saya yang salah awal-awal ini. Dah berjalan. Duduh. Oke, main. Yang penting record Sil, yang penting record. Sudah. Itu dulu kau cek. Memang anu nih Raffi, memang sentiasa record. Oke, kita mulai lagi ya. Salam sejahtera dan selamat datang ke episode Baharu Podcast kami. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Saya Selvista dan seperti biasa saya ditemani dua panel tetap yaitu Raffi dan Lisa. Apa kabar hari ini, Raffi? Baik. Terima kasih host. Saya sangat teruja dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Memang ada kena-mengena dengan kehidupan kita setiap masa, walaupun kita tidak sedar. Kita menggunakan komunikasi hampir 24 jam sehari kecuali masa tidur. Betul? Betul tu Raffi. Dan ramai yang tidak sedar bahawa cara kita berkomunikasi memberi kesan besar kepada hubungan, prestasi kerja, malah emosi seseorang. Jadi, hari ini kita hendak kupas dengan lebih mendalam tentang dua jenis komunikasi, iaitu komunikasi interpersonal dengan komunikasi kumpulan. Dan jangan risau, kita bincang secara santai, contoh kehidupan sebenar dan sesekali ada humor. Kita mau pendengar rasa macam duduk minum kopi bersama kita di sini. Oke, tanpa melengahkan masa kita teruskan dengan komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Baik, kita mulakan. Komunikasi interpersonal ialah proses bertukar maklumat antara dua orang atau lebih. Ia boleh berlaku secara bersemuka, panggilan video, message WhatsApp, telefon, video call, dan banyak lagi. Ya betul itu Sil. Orang selalu anggap ia sekadar bercakap, tapi sebenarnya ia juga melibatkan bahasa, tubuh, nada, suara, ekspresi muka, emosi, dan intention kita. Betul Lisa? Betul. Seperti contoh, bila kita cakap, tidak apalah, itu nada suara yang menunjukkan maksud sebenar. Kalau nada tinggi, mungkin maksudnya macam seperti saya marah. Kalau nada lembut, mungkin maksudnya betul-betul saya tidak ambil kisah. Ya, dan mengapa komunikasi interpersonal sangat penting? Baik, komunikasi interpersonal membentuk hubungan kita, cara kita bercakap yang mana boleh menentukan sama ada orang selesa atau tidak dengan kita. Betul. Dalam pekerjaan, bos mungkin menilai kita melalui cara kita berkomunikasi. Kalau kita jelas, teratur dan matang, orang lain akan lebih yakin dengan kita dalam berurusan. Ya, dan sama juga seperti dalam keluarga kita. Komunikasi yang baik boleh mengelakkan pergaduhan yang kecil menjadi besar. Komunikasi penting dalam komunikasi interpersonal. Mendengar secara aktif. Ini kemahiran paling susah tapi penting, paling penting. Mendengar bukan sekadar diam tapi memahami. Ya betul Sil. Kadang-kadang kita dengar bukan untuk faham, tapi untuk membalas. Itu yang selalu jadi masalah dalam komunikasi. Betul Lisa? Betul Raffi. Mendengar aktif termasuk kita memberi respon seperti kita angguk, ulang ringkas mesej orang tu dan memberi perhatian sepenuhnya kepada dengan siapa yang kita berkomunikasi. Ya. Kejelasan dalam menyampaikan maklumat juga sangat penting. Kita haruslah sampaikan message dengan ringkas dan tepat. Jangan pusing-pusing. Direct to the point. Betul. Ya, betul.
Dia kalau kita bagi arahan tu, buat tajuk tu mesti betul-betul dan arahan tu mesti jelas. Betul Lisa? Betul. Seperti contoh kan, bagus kita cakap lah teruskan macam kita bagi orang kerja. Kita cakap teruslah. Minta orang siapkan slide 1 hingga 3 dan pastikan dia punya maklumat itu ada di situ. Contoh ada grafik dia, ada rujukan dia supaya maklumat itu sampai dan orang pun faham apa yang kita cuba sampaikan dan apa arahan yang kita berikan. Ya, Betul? Sil? saya Ada setuju dengan saya? Saya setuju dengan pendapat Lisa. Tapi mungkin ada setengah orang yang terlepas pandang. Tetapi empati juga merupakan salah satu poin yang sangat penting. Hal ini kerana empati ialah kemampuan kita untuk meletakkan diri kita dalam situasi orang lain, di mana empati ini sangat diperlukan di dalam diri kita. Ya, betul Sil. Contoh dia bila kawan kita murung, kita tidak perlu beri solusi terus. Kadang-kadang diorang ni cuma perlukan kita mendengar apa sebenarnya masalah yang diorang sedang alami. Betul. Contohnya kalau komunikasi tanpa empati, orang mungkin rasa mudah tersinggung perasaan walaupun niat yang kita cuba sampai itu adalah niat yang baik. Kan? Ya. Dan seterusnya saya rasa ini semua orang tahu, iaitu bahasa tubuh ataupun body language. So mengikut kajian 70% komunikasi sebenarnya berlaku melalui bahasa tubuh kita sendiri. Kan Rafi? Ya, betul-betul. Contoh dia bila kita bercakap sambil peluk tubuh. tangan, Peluk mungkin orang akan rasa kita defensif, lebih kepada defensif lah. Kan Lisa? Ya, betul. Atau kalau kita bercakap sambil tengok telefon, Ada. mungkin orang rasa kita dia tidak dihargai. Kita macam gitulah. Kalau orang bercakap kita tengok telefon, macam kita tidak endala dengan apa yang dia cuba mau sampaikan, apa yang dia cuba mau share dengan kita. Ya, dan seterusnya cabaran komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini pun mempunyai cabaran jugalah. Dan ada beberapa cabaran yang selalu berlaku dalam komunikasi interpersonal ini. Mungkin Rafi boleh tolong jelaskan? Salah satu dia cabaran komunikasi interpersonal ni, salah satu adalah salah tafsir. Salah tafsir ini berlaku bila message digital yang paling banyak salah faham lah. Contohnya cara kita membalas suatu message itulah. Contoh dia okay, boleh jadi okay, saya terima. Kadang-kadang orang reply okay saja, itu menunjukkan yang orang tu sedang marah ataupun dia lebih kepada komunikasi yang disalah tafsir, kategori salah tafsir lah. Okay, Lisa? Bukan itu sahaja, Rafi. Emosi kita dalam kita berkomunikasi pun kita kena kawal. So bila kita marah, kecewa ataupun tertekan, nada suara kita boleh berubah tanpa kita sedar. Dan seterusnya iaitu perbezaan latar belakang. Cara komunikasi mungkin di Sabah lain, di Semenanjung lain, di Sarawak lain, semua berbeza-beza. Kadang-kadang budaya juga mempengaruhi gaya komunikasi kita ini. Ya, betul. Salah satu cara untuk kita memperbaiki komunikasi interpersonal ni, mungkin kita boleh gunakan ayat yang lebih jelas dan lembut. Begitu Lisa? Betul. Dan pastikan kita kawalkan emosi kita sebelum kita membalas message ke. Kalau perlu, ambil sikit masa. Jangan terus nampak dan reply. Kita ambil masa dulu dan tengok apa yang betul kita reply. Betul, saya setuju. Dan yang paling penting, tanya untuk kepastian. Kalau tidak tahu, jangan diam-diam. Bertanya itu amalan yang sangat baik dan penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita. Sebagai Setuju. Betulkah maksud awak ni Rafi? Betulkah maksud kau ni Lisa? Contoh. Ini boleh dapat mengelakkan salah faham yang besar lah.
Baik, seterusnya kita beralih kepada segmen 2, yaitu komunikasi kumpulan. So, apa itu komunikasi kumpulan? Komunikasi kumpulan berlaku bila lebih dari dua, maksudnya 3 orang atau lebih, di mana mereka berinteraksi atau mencapai satu matlamat. Ya, atau seperti contoh dalam kelas atau projek kumpulan ataupun mesyuarat organisasi, semua ni melibatkan komunikasi secara berkumpulan. Ya, betul-betul. Di sini juga bila berkomunikasi secara berkumpulan ni, biasanya di sini kita akan nampak selalu masalah. Sebab akan ada yang salah seorang yang akan ada kerja lebih, ada yang langsung dia dapat apa-apa, dan ini antara kelemahan-kelemahan yang boleh kita jumpa lah dalam komunikasi berkumpulan ni. Dan mengapa komunikasi kumpulan ini penting? Dia senang saja. Ia bagi memastikan setiap ahli faham akan peranan masing-masing. Tiada yang saya tidak tahu betapa lagi kawan satu tidak. Semua tahu tugas masing-masing yang sudah dibincang dan diberikanlah. Betul-betul Sil. Kalau komunikasi itu tidak jelas, tugasan mungkin boleh bertindih atau ada yang tertinggal. Itu akan melemahkan komunikasi penting dalam aktiviti berkumpulan lah biasanya. Ya, betul. Selain itu juga komunikasi kumpulan ini membantu kumpulan tersebut menghasilkan idea yang lebih kreatif sebab kan dia dalam satu kumpulan. So masing-masing ada fikiran masing-masing dan masing-masing ada idea masing-masing. Jadi bila ada komunikasi tersebut, kita boleh cipta benda yang lebih kreatif lagi. Betul-betul. Banyak manfaat komunikasi kumpulan sebenarnya. Antara manfaat komunikasi kumpulan yang berkesan ialah satu, kerjasama lebih baik, macam yang rakan kita bagi tahu tadi lah, Lisa. Yang kedua, tugasan siap lebih cepat dan teratur dan mengurangkan salah faham, dan seterusnya secara tidak langsung dapat membina hubungan dan kepercayaan antara satu sama lain. Ya, betul-betul. Kalau semua ahli kumpulan rasa merasa suara mereka didengari, dia boleh meningkatkan motivasi lah di kalangan ahli-ahli kumpulan. Itu penting lah, itu sangat penting. Betul. Dan bila kita buat secara berkumpulan ini, kita boleh berbincang secara sihat, keputusan pun lebih berkualiti, dan bukan itu saja, dapat juga mengeratkan silaturahim di antara ahli kumpulan. Namun demikian, komunikasi kumpulan ini pun ada cabarannya juga. Salah satu ialah ada sesetengah ahli yang mungkin tidak memberikan kerjasama. Sebagai contoh, selalu tidak hadir mesyuarat atau lewat menyiapkan tugasan. Kan Rafi? Dia kadang-kadang ada juga ahli terlalu dominan lah dalam sesuatu kumpulan itu. Contoh dia ada ahli yang akan bercakap tanpa henti sampai orang lain tidak berani menyampuk ataupun tidak ada peluang untuk berkongsi apa-apa maklumat penting lah dalam perbincangan kumpulan. Ya, mungkin kenapa dia berlaku begitu? Mungkin juga ada yang antara mereka tidak tahu ataupun maklumat itu tidak jelas. Contohnya kalau kumpulan itu tidak menetapkan objektif dari awal, setiap ahli mungkin akan buat ikut sesuka hati mereka ataupun bergerak secara arah yang berbeza. Betul. Oke, mungkin tadi kita melihat dari segi cabaran komunikasi. Jadi bila ada cabaran, tentu ada cara untuk mengatasi cabaran komunikasi kumpulan inilah. Salah satunya ialah tetapkan peranan jelas sejak dari awal lagi. Contohnya, betul, waktu perbincangan, kita sudah tahu tugas kita masing-masing, dan bila kita tahu tugas kita masing-masing, kita bertanggung jawablah untuk selesaikan tugasan itu supaya semua pun boleh
penyiapan tugasan tersebut mengikut masa yang sudah ditetapkan lah. Ya, betul. Salah satu cara juga mungkin kita boleh cadangkan untuk menggunakan platform digital lah seperti WhatsApp, Betul? Google, Microsoft Teams, Macam sekarang ni lah Rafi. macam sekarang ni lah, dan banyak lagi sebenarnya, Ya, banyak lagi betul, cara. Terpulang kepada mana yang senang dan sesuai lah, ikut kesesuaian waktu. Betul, Lisa? Betul. Betul. Yang paling penting semua ahli diberi ruang untuk bersuara dan tiada yang tidak ada peluang untuk bercakap ataupun menyuarakan pendapat, memberikan idea. Semua diberikan ruang. Betul, betul. Okey, baik. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan segmen 3, iaitu contoh situasi yang nyata, real, dan mungkin kita buat sedikit perbincangan. Okey, mari kita bincangkan beberapa contoh situasi sebenar yang sering berlaku lah. Baik, mungkin situasi yang pertama selalu berlaku, iaitu salah faham dalam kumpulan lah. Baik, Rafi. Ya, itu situasi itu memang tidak boleh disangkal. Kebiasaannya memang akan berlaku dalam sesuatu situasi lah. Contoh dia dalam projek, ketua kumpulan bercakap bila diarahkan untuk buat pembagian kerja minggu depan, tapi dia tidak beritahu bila mesyuarat. Akhirnya semua orang tunggu. Jadi kadang-kadang maklumat-maklumat begitu tu yang biasanya akan menyebabkan salah faham dalam kumpulan lah. Ya, Rafi. Jadi penyelesaiannya untuk perkara yang berlaku macam begini ni, yang pertama, tetapkan tarikh dan masa dengan jelas dan pastikan mereka dapat maklumat ini dan tiada yang tertinggal. Betul, betul. Syukurlah dalam kalangan kita ni saya tengok tiada langsung macam ni situasi ini. Baik, kita teruskan dengan situasi yang kedua, mungkin konflik dalam pasangan atau keluarga. Baik, kadang-kadang masalah kecil boleh jadi besar kerana tidak berkomunikasi dengan betul. Ya, betul. Dia contoh dia perkara begini ni, macam pasangan tanya, kamu okey ke? Kita jawab okey begitu. Padahal kita sebenarnya tidak okey. Tapi mungkin ini selalu berlaku, Rafi, tidak? Ya, ini kadang-kadang dia selalu sangat berlaku dalam mana-mana pasangan. Tidak semestinya pasangan hidup, betul. Mungkin pasangan kerja, betul. Pasangan bersukan. Ya, Lisa, betul kan? Ya, betul. Kadang cara kita menyampaikan ekspresi itu, contohlah kan, sebagai contoh tu. Stresnya saya. So itu dia lebih baik, dia seperti kita menyampaikan perasaan kita yang sebenar. Macam begitu. Oke, baik, kita teruskan dengan situasi yang seterusnya, yaitu ahli kumpulan yang tidak aktif. Baik, ini selalu berlaku dalam universiti. Tapi syukur saya tidak melihat ini dalam kita punya batch atau kita punya rakan-rakan, syukurlah. Tapi ini banyak berlaku mungkin di universiti lain ataupun secara umumnya. Jadi mungkin kita bincangkan berkaitan dengan situasi ini, Rafi, ahli kumpulan tidak aktif. Ya. Akan ada ahli kumpulan dalam sesuatu kumpulan ni. Mungkin kita akan jumpa ahli yang pendiam. Mungkin bukan sebab dia malas, tapi kadang-kadang diorang ni malu ataupun tidak faham arahan tugasan. Dia contoh-contoh macam ni lah yang saya boleh kemukakan sekarang. Ya, jadi dengan adanya kumpulan ni, macam berkumpulan, kita boleh bantulah orang-orang yang macam begini kan, supaya diorang rasa selesa untuk diorang bersuara, untuk berkongsi idea ke, berkongsi pendapat. Dan mereka rasa tidak seperti bersendirian macam tu, dan mereka rasa selesa untuk berkomunikasi dalam kumpulan. Ya, betul, saya sangat setuju. Mungkin juga dia introvert kah, setiap orang mempunyai macam saya lah. Saya sebelumnya introvert. Tapi setelah berkumpul dengan rakan-rakan, berkomunikasi dengan mereka, jadi sudah jadi santai macam tu. Ya,
Alright, oke, mungkin setakat itu saja untuk hari ini. Tapi kita mesti buat kesimpulan juga untuk kita punya perbincangan hari ini. Jadi kesimpulannya, komunikasi interpersonal dan komunikasi kumpulan sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Betul tidak, Raffi? Ya betul, saya sangat setuju. Komunikasi ini, segala elemen-elemen penting dalam komunikasi itu haruslah kita fahami. Sebab kalau ada komunikasi yang baik, saya percaya hubungan sesama kita akan jadi lebih baik, harmoni, dan segala urusan kerja akan lancar, sangat-sangat lancar mungkin. Betul. Betul, Lisa? Betul-betul. Kalau komunikasi kita lemah, salah faham mungkin boleh terjadi dan boleh juga menjejaskan prestasi kita lah dalam sekumpulan. Baik, itu dia. Terima kasih kepada rakan saya Raffi, Lisa telah meluangkan masa pada hari ini untuk kita berbincang serba sedikit mengenai komunikasi. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudah mendengar hujah-hujah kami pada podcast kali ini. Mungkin jika diberi peluang, kita akan jumpa lagi dalam episode yang seterusnya. Terima kasih. Betul. Oke. Bye. Oke, terima kasih semua. Off record, Sel. Sudah. Sudah banyak Raffi kau ni. Off record.